Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Anak Zahid sudah mengamuk dengan Syamsul Iskandar Mat Akin. Drama ini baru saja hendak bermula. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Minggu ini memang minggu yang penuh dengan kisah keluarga Pak Hamidi. Mula-mula cerita adik kepada Timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, iaitulah Datuk Hakim Hamidi mengumumkan beliau menyertai PAS, di mana Datuk Hakim dalam satu temu ramah mengatakan bahawa beliau sekadar mengikut jejak langkah perjuangan almarhum ayahanda mereka yang dahulunya merupakan orang PAS, tetapi ketika Zaid Hamidi menyertai UMNO pada ketika itu, maka dia pun ikut join UMNO dan sebagainya lah. Cumanya kata Datuk Hakim lagi, sekarang ini memang perlu sangat-sangat dah untuk orang-orang Melayu, orang-orang Islam agar benar-benar bersatu dan memperjuangkan Islam dan Melayu itu sebenar-benarnya. Dan dia kata tak ada tempat lain yang nampak akan menjuangkan perkara-perkara itu selain dari PAS. Jadi apa-apa pun, kita ucapkan selamat datang kepada Datuk Hakim ke dalam keluarga besar PAS dan semoga PAS, ini nasihat saya pada PAS, tolong jangan ulangi kesilapan anda yang dahulu. Asal ada orang daripada parti luar atau figure-figure daripada luar macam contoh Datuk Tamrin pernah join PAS dan sebagainya kan, Aisyah join PAS sebagainya, korang lambung gila-gila. Lambung, siap kali ceramah bawa dia, siap kali ceramah naikkan dia sebagainya kan. Lama-lama orang seperti ini naik lemak. Saya tak kata Datuk Hakim macam tu. Sekadar kita tak nak pisang berbuah dua kali. Kena ingat benda tu Tetapi saya bukan nak cerita tentang Datuk Hakim sangat. Saya nak cerita berkenaan dengan anak Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi iaitu Nurul Hidayah. Di mana kita semua tahu baru-baru ini Syamsul Iskandar telah mengeluarkan satu kenyataan yang boleh saya katakan mengantuikan semua pihak. Mengantuikan Anwar, mengantuikan Zahid berkenaan dengan apakah yang terjadi di Bagan Datoh pada malam keputusan PRU yang ke-15. Di mana secara ringkasnya saya beritahu kat sini, Syamsul kata ketika itu dia cuma kalah 348 undi dan undi rosak ada 800 undi. Maka dia boleh saja minta recount untuk kira semula sebab dia yakin kalau recount dia boleh menang. Tengok-tengok dia telah dapat panggilan telefon. Dia dakwa dia dapat panggilan telefon pukul 2.30 pagi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang meminta beliau stand down, tak payah cabar. Sebab apa? BN dan juga Pakatan Harapan telah bersetuju untuk membentuk kerajaan bersama-sama. Jadi dia pun tak jadi nak recount, dia pun tak jadi nak challenge. Maka pada pukul 3 itu diumumkan kursi Bagan Datuk dimenangi oleh Zahid Hamidi. Dan benda ini memang telah mencetuskan satu, orang kata apa, kejutan yang besar jugalah. Taklah terkejut sangat. Cumanya, yelah, bila orang yang memang kita tahu merupakan orang kanan kepada Perdana Menteri boleh keluarkan kenyataan seperti itu, bermaksud memang secara asasnya benda ini seismik jugalah kalau ikutkan. Dan seperti yang kita jangkakan, pasti akan berlaku retaliation daripada camp UMNO. Tetapi rupa-rupanya bukan camp UMNO yang retaliate. Tetapi yang retaliate ialah Nurul Hidayah. Dia cukup bengang dengan Syamsul Iskandar. Dia kata Syamsul Iskandar ini berhalusinasi dan cuba untuk anggap diri dia hero. Hero sebab apa? Kerana sanggup untuk ikut cakap Anwar, tak apa, aku back down, aku bagi Zaid menang. Sebab apa? Nak bentuk kerajaan. Macam itulah lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kiranya Hidayah cukup bengang kerana Sam telah seolah-olahnya beranggapan bahawa diri hero dan secara asasnya Hidayah kata, fine, lepas ini Barisan Nasional dan juga PKR bolehlah buat laporan kepada SPR untuk siasat kata-kata si Syamsul Iskandar ini dan mungkin juga buat saman fitnah kata Sam kerana kata-katanya yang tersebut itu. Cumanya dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, saya ternampak ada beberapa perkara lain yang saya rasa orang kata apa, more than meets the eye lah bagi orang. Yang pertamanya, Hidayah cukup bengang dengan Syamsul Iskandar. Bengang kerana Syamsul belagak hero ataupun bengang kerana Syamsul telah pecah lubang. Itu yang pertama. Sebab anda kata kalau bengang Syamsul belagak hero, she shouldn't be act like that sebenarnya kan. Adakah dia tak terima yang bapak dia menang pun kerana Ihsan Anwar, ataupun dia tak terima yang bapak dia bukan lagi dianggap sebagai hero, tetapi yang jadi hero sepatutnya Sam. Itu yang pertama lah. Tetapi yang kedua, ini yang paling penting untuk kita sama-sama fikirkan. Syamsul Iskandar ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah pembantu kanan, setiausaha kanan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sehinggalah ke hari ini. Baik. And then kemudiannya, tuan-tuan dan puan-puan, beliau ini of course jauh lebih tahu, jauh lebih faham dan jauh lebih berpengalaman
sekiranya kalau beliau nak keluarkan kenyataan-kenyataan yang kita anggap macam tembak diri sendiri itu. Betul tak? Jadi, bila Syamsul telah mengeluarkan kenyataan yang kita anggap macam tembak diri sendiri itu, membuatkan kita tertanya-tanya, adakah Syamsul sebodoh itu? Pada pandangan saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tak rasa Syamsul sebodoh itu. Saya tak rasa Syamsul terlepas cakap. Dia dah of course articulate everything. Dan berdasarkan pada pengalaman saya handle podcast-podcast dengan orang ternama seperti ini, soalan-soalan yang bakal ditanyakan kepada para panelis, kan, ialah soalan yang dah dibuat siap-siap. Maknanya kita dah buat soalan tu siap-siap, kita bagi kepada panelis untuk diteliti sebagainya, dan panelis juga ada beberapa input untuk diberikan kepada orang seperti saya sebagai moderator untuk bertanyakan soalan tersebut. Jadi soalan yang ditanyakan oleh podcast itu bukan satu soalan yang impromptu, bukan satu soalan yang orang kata apa, di luar daripada skrip dan sebagainya. Kecuali kalau anda menonton podcast Sembang Penerangan yang membabitkan saya, Ustaz Zubir dan salah seorang tetamu, sama ada MP ke apa-apa ke, yang itu 100% soalan sembang dan otak on the spot. Tak ada skrip, tak ada apa. Tetapi berdasarkan pengalaman saya pernah handle podcast bersama dengan Tan Sri Abdul Rahim Tambicik, dengan Tan Sri Anwar Musa sebagainya kan. More often than not, mereka ini memang kalau boleh nak soalan tu siap-siap ada. Dan saya yakin Syamsul juga kena ada soalan macam tu. Apatah lagi beliau ini merupakan orang kerajaan, orang kanan kepada Datuk Seri Anwar, of course biasanya dia ni akan diberikan soalan siap-siap. Maka saya merasakan sebenarnya Syamsul memang nak soalan berkaitan dengan apa yang berlaku pada PRU 15 dekat Bagan Datuk itu, memang dia nak soalan itu ditanyakan. Dan dia memang nak jawab soalan itu berdasarkan kepada apa yang dia jawab. Bermaksud, di sini Syamsul tahu apa yang dia buat. Dia bukan terlepas cakap. Dan memandangkan dia ini merupakan setiausaha politik kanan, takkanlah dia akan buat benda itu dengan satu tanggapan ianya akan jeopardize bos dia. Mungkin bos dia memang tahu. Dan mungkin bos dia telah memberikan konsen untuk dia jawab soalan-soalan itu dengan jawapan yang telah diberikan itu. Dan mungkin juga tuan-tuan dan sekalian, memang bos dia yang suruh dia jawab macam tu. Wallahu'alam bisawab. Tetapi itulah, kalau anda tanya saya beranggapan mungkin itulah. Sebab macam saya katakan tadi, Syamsul ini bukannya baru setahun jagoan politik, dah lama. Beliau ini memang seasoned politician. Beliau jadi pembantu Anwar sekian lama. Beliau pernah menjadi MP, pernah menjadi adun. Dia bukannya kecil-kecil anak. Dia bukan macam contoh lah kan. Bukannya macam for example first timer macam Ustaz Fawaz Marjan ke apa-apa ke. Tak ada. Beliau ini memang dah lama. Jadi bila orang yang berpengalaman seperti Syamsul menjawab soalan itu seperti itu, membawa satu persoalan. Rasa-rasanya macam sengaja benda ni. Dan kalau betul lah tekan saya ini, semua ini disengajakan, maka apa sebenarnya yang cuba hendak dicapai dengan jawapan itu? Sebenarnya adakah mereka ini cuba untuk undermine Zahid Hamidi sebenarnya? Mungkinkah dah mula gerakan dalam Pakatan Harapan itu sendiri untuk perlahan-lahan membuang UMNO daripada gabungan Kerajaan Perpaduan Madani? Wallahualam bisawab, sekadar teka-teki politik yang saya rasa kita akan dapat saksikan perlahan-lahan as the time goes, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan satu tuduhan, tetapi satu tekaan politik sebagai satu hipotesis sahaja. Tetapi secara asasnya, kalau benda itu terjadi pun, saya tak akan terkejut. Sebab apa? Sebab kerajaan ini kerajaan Anwar. Dia boleh buat apa saja dia suka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jika tidak, tak adalah Sani Hamzan yang hanya MP biasa pun boleh cakap macam ni. Anda terfikir tak? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.